بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم وبالسند المتصل إلى الإمام أحمد رحمه الله قال والرجم حق على من زنى وقد أحصن أو أحصن إذا اعترف أو قامت عليه بينة فقد رجم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقد رجمت الأئمة الراشدون. Dan rejam itu adalah haqqun ala man zana. Rejam itu adalah hak, itu wajib, ala man zana, atas orang yang berzina, wa qad uhsan, dan orang yang dalam berzina itu telah pun menikah. Idza i'tarafa, apabila dia mengaku, atau qamat alaihi bayyinah, ataupun telah didiri ke atasnya bayyinah, keterangan ataupun dalil, petunjuk, bukti, faqad rajama Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam telah pun melakukannya, rejam. Wa qad rajamat al-a'immatu rasyidun, dan telah pun dilakukan oleh al-a'immatur rasyidun Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali radhiyallahu anhum ajma'in. Dan ini adalah haddun zani, ini adalah hukuman hudud atas orang yang berzina. Al-muhsan, iaitu orang yang berzina dan telah pun berkahwin. Muhsan, orang yang berzina tetapi bujang, maka dia disebat. Orang yang berzina dan dia telah pun berkahwin, faqad uhsan, maka itu rejam sampai mati. Wa qad rajama ar-rasul alaihi salatu wassalam, dan adalah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam telah pun merejam al-Ghamidiyah, seorang perempuan al-Ghamidi, wa Ma'iz, wa rajama al-Yahudiyain, dan telah juga Nabi merejam dua orang Yahudi, alladzina zanaya, yang mereka berdua ataupun Yahudi berdua itu telah berzina. Rajamahuma Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan ini adalah hukum di dalam At-Taurat wal Injil wal Quran. Dan telah pun diaqarrat ataupun disetujui oleh syariat Islam hukum rejam. Masyru'nya dalam Taurat, Injil dan dalam Quran, dan diturunkan dalam ayat Al-Quran tetapi nusikha lafzuha. Ada ayat dalam Al-Quran tapi telah dinasahkan ayat tersebut. Bila dinasahkan ayat tersebut tetapi hukumnya wa baqiya hukmuha, adapun hukumnya masih ada, hukumnya masih dijalankan. Wa haddatsa bidzalika Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, dan disebut oleh Umar radhiyallahu anhu dalam sebuah riwayat, iaitu katanya, innallaha ba'atha Muhammadan bil haqq, adalah Allah telah mengutuskan Muhammad itu dengan kebenaran. Wa anzala alaihi al-kitab, dan telah diturunkan atasnya al-kitab. Wa kana mimma unzila alaihi ayatul rajmi, dan wa kana, dan telah pun mimma unzila alaihi, telah diturunkan atasnya ayat rejam.
qara'naha wa hafiznaha, kami telah membacanya, wa hafiznaha, dan telah kami hafaznya, wa wa'ainaha wa akhaznaha, dan telah kami melaksanakannya. Wa rajama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa rajamna ba'dahu, dan telah pun Nabi merjam dan telah pun kami merjam setelah daripada Nabi. Fa akhsha an ya'tiya qailun wa yaqul, dibimbangi nanti akan datang satu puak ataupun datang nanti zaman berikutnya, ya qailun wa yaqul, seorang yang berkata, innana la najidu rajma fil Quran, sesungguhnya kami tak mendapati pun adanya ayat rajam dalam Quran, tak ada. Fayadillu bitarki faridatan min faraidillah, maka dia pun menyesatkan dengan meninggalkan kefarduan daripada kefarduan yang Allah telah fardukan, yang diturunkan dalam Al-Quran. Thumma qala, kemudian dikata, wa haddu zani rajulan aw imra'atan rajma idza kana hunaka iqrarun aw bayyinah aw kana al-habal. Dan had zani, hudud, had zani itu lelaki, aw imra'ah ataupun perempuan, rajam. Idza kana hunaka iqrarun aw bayyinah, apabila adanya iqrar, persetujuan atau pengakuan, ataupun bayyinatun, atau kana al-habal. Dalam Sahih Al-Bukhari, Kitabul Hudud, babu rajmil hubla min az-zana iza ahsanat, iaitu bab rajmil hubla, rejam perempuan yang mengandung min az-zina, daripada zina, iza ahsanat, apabila dia itu telah berkahwin, dengan hadis yang bernombor 2829-2830. Dan Sahih Muslim dalam Kitabul Hudud, babu rajmi thayyibi fi zina, bab merejam al-thayyib fi zina, iaitu al-thayyib itu orang tua lah, orang yang dah kahwin, fi zina, min riwayati Ibn Abbas, daripada riwayat Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Bab rejam ni ayatnya telah dimansuhkan dalam Quran. Tak ada dah lah. Kalau nak cari dalam Quran memang tak jumpa lah, ayat tu telah dimansuhkan. Tapi hukumnya masih berjalan. Nabi telah merejam 5 orang, antaranya Ghamidiyah, antaranya Ma'iz tu, Yahudiyin, 2 orang Yahudi. Semua ni Nabi rejam. Walaupun ada sebahagian fuqaha yang kemudian memang menyatakan bahawasanya tak ada hukuman rejam. Dia kata tak ada hukuman rejam kerana dalam Quran telah dinasahkan. Setelah dinasahkan, dan dia kata maka hukuman rejam tak seperti sebab orang yang berzina ghair muhsan, orang yang berzina belum kahwin, disebab hamba setengah daripada sebatan, 100 hamba half. Rejam macam mana nak half? Kan? Rejam nak half macam mana? So tak ada lah. Maka disebut oleh fuqaha sebahagiannya pada zaman kini, Al-Qaradawi, dan diikut oleh kalau tak silap saya siapa tu, Mustafa Zarqa, Syekh Mustafa Zarqa. Walaupun demikian, majoriti ataupun yang lain-lainnya menghukumkan rejam masih ada. Hukum rejam masih berjalan. Walaupun ayatnya dinasahkan, hukumnya masih ada, kerana Nabi merejam, Abu Bakar merejam, Umar, Uthman dan Ali. Berjalan hukum itu lepas daripada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan hadisnya sebenarnya banyak. Hadisnya mutawatir, banyak. Dan sebagaimana yang telah kita nyatakan, bahawasanya Umar bin Al-Khattab sendiri menyatakan Allah mengutuskan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kebenaran, dan diturunkan padanya ayat rejam, kemudian dinasahkan. Dan kami telah membacanya dan telah kami menghafaznya,
dan telah kami mengambilnya, kata Umar bin Al-Khattab. Dibimbangi nanti kemudian akan berkatalah orang yang nak berkata bahawasanya hukuman rajam tak ada dalam Quran. Maka telah pun ada orang yang berkata demikian. Tinggal lagi, adakah hukuman rajam itu mesti dengan batu? Berikutnya yang dibuat di sebahagian, ada video-video orang duk tayang hukuman rejam, maka dia rejam dengan batu lah. Asalnya pada zaman Nabi batu lah. Tapi seperti yang dijawab oleh Hasan Dido, hukuman rejam ada. Tapi zaman moden, jika digunakan peralatan moden, disebut seperti rasas, disebut seperti pistol, disebut seperti bunduqiyah, pistol, senapang dan sebagainya, maka itu boleh dimasukkan dalam rejam. Dan tak semestinya dengan batu. Kerana yang hukum rejam yang disepakati rejamlah, tetapi kaifiatnya itu kemungkinan masih boleh diijtihadkan. Kaifiat merejam, so adakah dengan batu dan sebagainya, maka dia sebut zaman moden kalau dengan bunduqiyah atau senapan dan sebagainya, wallahu a'lam, dikira rejam. Wallahu a'lam. Ar-rajulu yarjumu bil bayyinati bisyuhudi wa humul arba'. فإذا كانوا ثلاثة شهدوا عليه يقام عليهم الحد القذف. Hukuman rejam walau bagaimanapun Allah menyusahkan cara nak mengisbatkan benda itu. Allah susahkan benda itu dengan wajib atasnya 4 saksi. Dan wajib atas 4 saksi ni melihat kemaluan lelaki itu masuk dalam kemaluan perempuan. 4 orang ni mesti melihat, seperti batang celak masuk dalam bekas celak. Kalau hanya 3 je nampak, dan dia ada 3 orang dia yang menyaksikannya, dia bawa juga kepada hakim. Dia kata dia berzina. Dia tak cukup seorang saksi, maka kena pula atasnya haddul qazaf. Kena pula atas 3 orang ni tadi had qazaf, menuduh orang zina. Nampak? Walau 3 orang ni confirm nampak. Bukan senang, bukan sesimpel yang disangka. So bila kata hukuman rejam, oh ganas, dah. Nak isbat tu pun belum tentu lagi. Ingat senang, orang bromance tepi jalan boleh nampak. Kalau orang bromance semua dalam hotel, jenuh nak nampak kan? Hak yang dalam hotel pula ada video. Hak video tu pula dekat ujung. Hak video boleh sampai tak? Problem berikutnya, kalau dah video bukan setakat 4 orang ramai, tapi video tu boleh ke tak? Dah masuk tajassus pula? Dah masuk hukum mengintai-ngintai. Yang kalaulah orang mengintai ni, katalah dia mengintai, tiba-tiba orang yang dia berdua-duaan dalam hotel ni nampak, dia pergi ambil pensel, dia pergi cocok dalam lubang pintu tu, tertusuk dalam mata hak mengintai tu, padan ke? Boleh. Dan tidak dicucuk balas. Sebab hang buat kerja yang Islam tak bagi. Mengintip tak boleh. Pada zaman Nabi SAW, hukuman rajam dibuat oleh Nabi. Tapi kesnya bagaimana? Adakah ada berlaku, pernah tak berlaku pada zaman Nabi 4 orang saksi datang kata dia? Tak pernah berlaku. Tapi Ma'iz datang ikrar depan Nabi. Perempuan Ghamidiyah datang ikrar depan Nabi. Wahai Rasulullah, tahhirni, bersihkan aku
Dia minta kat Nabi untuk buat hukum tu. Sebab dia ikrar dia berzina. Wahai Rasulullah, aku berzina. Tolong bersihkan aku. Nabi toleh pula belah sini. Dan pusing pula sini. Betul wahai Rasulullah, aku berzina. Bersihkanlah aku. Nabi toleh pula belah sini. Tengok. Datang pula belah, wahai Rasulullah, tolonglah, aku berzina. Tolonglah. Bersihkan aku. Nabi toleh pula belah sini. Dah kali keempat toleh. Engkau tahu tak berzina tu apa? Nabi tanya pula lagi. La'allaka kemungkinan qabbalt, kemungkinan kau cium-cium aja. Au la'allaka ghamast, atau tah kau duk raba-raba je. Tengok, Nabi mencari excuse supaya tak kena atas orang ni hukuman hudud. Tapi tak juga, wahai Rasulullah, aku tahu, aku faham. Ada berzina, aku berzina. Akhirnya Nabi rejam lah. Sebab dia ikrar. Dan dia insist kepada Nabi supaya Nabi buat hukuman tu kat dia. Perempuan Ghamidiyah datang kepada Rasulullah, dah mengandung, perut dah besar. Wahai Rasulullah, aku berzina. Ni anak ni, anak kandungan. Ada bayinah, ada keterangan. Maka Nabi kata, tunggulah, beranaklah dulu. Dah beranak, bawa pula dah beranak, bawa baby lagi kat depan Nabi wa Rasulullah. Dah beranak dah baby ni. Pergi nyusu dia 2 tahun pula. Nyusu pula lagi. Nyusu bagi dia, budak ni besar dah, cukup nyusu. Lepas dah settle, datang pula. Boleh tak perempuan ni lari? Boleh je. Dan adakah Islam suruh kejar? Tak. Katalah dia datang ikrar, kita kata tak cukup bukti dah, baliklah. Dia pun belah. Ataupun kita tangkap dia. Tangkap, dia kuih, kita lepas. Dah terlepas, udah, jangan kejar. Tak payah kejar, biar dia lari. Itu hukum Islam. Islam bukan nak menghukum. Tapi kalau dah kena tangkap, kenalah. Kalau kerajaan tangkap ataupun yang berkuasa tangkap dan ada bukti, maka kerajaan buatlah hukuman hudud tu. Itu hak Allah. Tapi dia berzina dan dia tak bagi tahu siapa-siapa pun. Itu yang disuruh. Jangan bagi tahu siapa-siapa. Taubatlah kepada Allah sendiri-sendiri. Itu Islam. So bukannya bila kita kata hukuman hudud mesti jadi, tak jadi. So nak dapat 4 orang saksi tu pula macam-macam. Hak yang jadi saksi yang suka duk orang bromen ni kadang-kadang orang fasik. Kan? Yang duk ngintai-ngintai orang ni dah. Tak ada kerjanya orang bertakwa bagi ngintai-ngintai orang. Tak ada kerja orang bertakwa. Jom malam ni kita ngintai bilik hotel mana yang ada. Itu tidak takwa namanya, itu fasik. Mesti adil. Mesti orang yang nampak 4 orang ni orang adil. Dah semua kaki fasik belaka. Jenuh lah, tak payah. Balik je lah, balik. So susah untuk mengisbatkan hukuman ni. Tetapi itu hukum Allah Azza wa Jalla. Sekiranya ada 4 orang saksi dan 4 orang saksi ini adil, dan 4 orang saksi ini memang betul confirm dia nampak batang celak masuk dalam botol celak. 3 orang nampak, tiba-tiba kali orang yang keempat tu baru nak tengok, dah habis. Dah selesai dah. Tak boleh. Sebab dia tak nampak. Dia nampak dah selesai dah. Dah terbaring yang terkati dah. So benda bukan simple, benda susah. Allah sengaja menyusahkan benda tu untuk supaya orang tak memandai-mandai atau mudah menumpahkan darah orang. Tengok. Bukan senang nak menumpahkan darah orang. Kalau dia lari dan sebagainya, biarkan dia lari. Biar dia pergi bertaubat kepada Allah. Perempuan Ghamidiyah ni tadi, dia mengandung. Nabi suruh tak apalah, balik dulu, pergi beranak dulu. Nabi bagi excuse dan sebenarnya apa yang tersirat di sebaliknya, tak payah datang dah. Tak payah datang dah, balik beranak dah, senyap-senyap udah. Datang pula lagi, bawa pula anak baby dah beranak.
Pergilah menyusul 2 tahun pula tu. 2 tahun nunggu, pergilah balik. Kemungkinan dia mati pun dalam 2 tahun tu. Ataupun mungkin dia lari pula. Dia kata, tak berani lah. Kan dia pun tak datang dah kat Nabi. So tak ada lah. Nabi tak ada. Mana dah cukup 2 tahun dah. Mana-mana dia perempuan tu. Nabi tak cari. Kemudian Al-Yahudiyah ini, 2 orang Yahudi ni, dalil menunjukkan bahawasanya hukuman hudud bukan untuk orang Islam aja. Hukuman hudud bukan untuk orang Islam aja. Hukuman hudud adalah hukum Allah dan dia dilaksanakan oleh pemerintah Muslim. Apabila pemerintah Muslim ada kuasa, maka dia mengaplikan hukum ini kepada semua rakyat. Bukan kepada Islam saja, kepada semua rakyat. Orang kafir ke orang Islam ke, dulu timbul masalah dah. Apabila dia sibuk yang satu pihak tu nak hudud. Bila orang bising, dah hudud ni untuk orang Islam aja. Tinggal pula berikutnya ada pula isu. Habis tu kalau yang berzina tu seorang Muslim dan yang seorang lagi itu kafir, macam mana? So seorang tu kena rejam, seorang tu sebat penjara 3 kali sebat. Adil lah? Tak adil. Maka hukum Islam adil, tapi mesti dalam pelaksanaannya nampak adil. Jangan buat pelaksanaan jadi orang tengok apalah kami Islam ni tak adil. Dah. So banyak step-stepnya dan bukan senang untuk dibuat. Tapi bukan bermakna kita menafikan hukuman ni. Dah. Hukuman. Tapi pelaksanaan depends. Ada kekuatan ke tak nak buat? Ada kepakaran ke tak nak buat? Nak potong tangan tak ada kepakaran, semua tak berani potong belaka. Jangan. Saat lagi bila potong sampai ke siku habis. Tak reti pula tu nak potong, nak pakai potong ni guna gergaji. Dah menyeksa kawan tu pula. So banyak benda lah nak tengok, nak buat hukuman hak ni. Dan begitu juga hukuman-hukuman yang lain lah. Fala budda an yatawaffara arba'ah, wajib memenuhi 4 orang. Wa annahum ra'au hadzal rajul ata hadhil mar'ah, dan 4 ni nampak dia mendatangi perempuan ni. Wa ra'au ilmi fil makhalah wa ra'au dzakarahu fi farjiha sarahatan, dan dia mesti nampak zakar lelaki itu dalam faraj perempuan itu sarahatan, jelas. Sarahatan. Dah dia buat pula dalam gelap, lampu tutup. Nampak apa? Dia buat pula pakai selimut. Lagi tak nampak. Habis tu, kalau kena tangkap sekalipun, bukan hudud, qisas. Ta'zir. Kalau kena tangkap sekalipun, maka dia tidak dikenakan hudud. Dia dikenakan hukuman selain hudud. Maksudnya ta'zir, penjara ke, rotan 2 kali ke, adab, sebab dia buat benda tak senonoh, sebagainya lah. La taqbalu minhum syahadah illa idza kanu arba'ah, dan tidak diterima minhum, daripada puak-puak hak yang tak cukup saksi ni tadi, syahadah illa idza kanu arba'ah. Kalau 3, mahkamah tak boleh terima penyaksian mereka. Mesti 4. Wa idza kanu an musyahadati yaqiniyah mustayqanah ra'awha bi'ayunihim, tengok dengan mata kepala sendiri. Bukan pertama tengok, kau nampak? Kira nampak lah. Orang kedua, no, aku nak tengok. Seronok, dah aku nak tengok lah. Nah. Hadza siyanatul dima wa siyanatul a'rad. Kenapa susah sangat? Kerana untuk menjaga darah dan menjaga maruah. Nak menjaga darah dan menjaga maruah.
Kalau kena tangkap sekalipun dan kita tak cukup saksi, maka kita nasihat je lah orang tu. Tak payah bawa kepada hakim. Nasihat je lah. Dah jangan buat panggil macam ni lagi dah. Kau nampak lagi aku tangkap kau, bawa kepada jabatan agama atau polis. Gempak dia sikit. Tapi biar dia lepas. Laula ja'u 'alaihi bi arba'ati syuhada fa idza lam ya'tu bi syuhada fa ulaika 'indallahi humul kadzibun. Mesti dibawakan kepada 4 syuhada, 4 orang saksi. Fa idza lam ya'tu bi syuhada, kalau mereka tak bawa 4 orang saksi ni, fa ulaika 'indallahi, maka mereka ni di sisi Allah humul kadzibun, pembohong. Betul aku nampak aku kena bohong juga. Padahal kau nasib. An-Nur ayat 13. Atau ya'tarifu kama i'tarafa Ma'iz wal Ghamidiyah, ataupun orang yang buat itu i'tiraf, ngaku dia berzina. Atau yadhharul habl min al-mar'ah, ataupun perempuan terzahir padanya mengandung dan dia tak kahwin lagi. Dia tak kahwin lagi, dia mengandung. Kerajaan nampak, tangkap, maka dia kenalah sebab ada bayinah, ada bukti, dalil. فإذا ظهر الحبل وهو غير شاهد فالشاهد أنه لا يرجب إلا بينة إما 4 شهود كما ذكرنا لكم وإما أن يعترف الزاني نفسه. So ini dalam bab syar'iyyatu iqamatil hudud, bab masyru' mendirikan hudud Allah Azza wa Jalla. Berikutnya يقول المصنف الإمام أحمد رضي الله عنه: ومن انتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو أبغضه بحدث كان منه أو ذكر مساوئه كان مبتدعا حتى يترحم عليهم جميعا ويكون قلبه لهم سليما. Waman intaqasa, sesiapa yang intaqas, sesiapa yang menuduh ataupun sesiapa yang menghina, intaqas mengurang-urangkan hak, ahadan min ashabi Rasulillah, seorang daripada sahabat Rasulullah sallallahu, ni bab lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau dia membencinya, atau dia membencinya kerana ada sesuatu yang dia perbuat, kana minhu au zakara, ataupun dia menyebut keburukannya, iaitu mengejek-ngejek dan menyebut keburukan para sahabat Nabi, kana mubtadi'an, adalah mereka ini ahli bid'ah, mubtadi'an, hatta yatarahhama alaihim jami'an, sehinggalah mereka itu yatarahhama maksudnya sehingga mereka tak buat macam tu lagi dah, sehingga mereka mendoakan pula kepada para sahabat alaihim jami'an, wa yakunu qalbuhu lahum salima, dan hendaklah hati jantung mereka menerima para sahabat itu dengan salim, dengan selamat dan sejahtera. Ini usul ahli sunnah, annahu la yajuzu intiqasu ahad min ashabi Muhammadin. Tak boleh bagi ahli sunnah mengutuk para sahabat Nabi, seorang pun tak boleh. Tak boleh di kalangan ahli sunnah mengurang-urangkan hak para sahabat. Tak boleh seorang dari kalangan ahli sunnah mengutuk, menghina, mencaci maki para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in, wala dzakara, dan dia tidak menyebut keburukan mereka ataupun apa yang mereka lakukan. Ma'al asafi syadid, hadha lahwanud din alaihim wa lahwan ashabi Muhammadin wa lahwan aqaidil Islam. Hak ni semua kalau dibuat demikian, maka dia mengutuk, sebenarnya dia mengutuk agama Islam, dia menghina ashab, menghina para sahabat Nabi, dan dia menghina akidah Islam, dan secara tak langsung dia sebenarnya menghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Syakhsun yahinul anbiya, yahinus sahaba, yukaffiru, yarmi bin nifaq, yukaffiru al-ummatu wa huwa sayyidus sadat wa imamul a'immah indaman yuridu an yanhadu bil ummah. Hak ni telah pun kita sebut dah di awal dulu, iaitu kata Imam Ahmad,
usul sunnati indana at-tamassuku bima kana alaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wal iqtida'u bihim. Usul sunnah, usul aqidah, usul sunnah di sisi kami, kata Imam Ahmad, itu di sisi ahli sunnah. Maka hendaklah tamassuku, berpegang bima kana alaihi ashabu Rasulillah, berpegang dengan apa yang dipegang oleh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wal iqtida'u bihim, dan mengikut mereka dengan dalil-dalil yang telah kita sebutkan. Wasabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu an. Wasabiqunal awwalun, dan orang-orang awal yang masuk Islam. Siapa dia kalau tak para sahabat? Siapa dia kalau tak muhajirin wal ansar? Minal muhajirin wal ansar, orang-orang yang berhijrah daripada Mekah ke Madinah, dan orang-orang Madinah yang menolong sahabat-sahabat yang berhijrah daripada Mekah. Allah kata apa? Radhiyallahu anhum, Allah redha kepada mereka. Siapa kita yang tak redha kat dia? Allah kata dalam Quran, Allah redha kepada muhajirin dan ansar. Tiba-tiba ada umat yang kebelakangan mengutuk para sahabat Nabi. Ada umat kebelakangan mengkafirkan para sahabat Nabi. Puak-puak Syiah lah, dan tentu Rafidah yang telah kita sebutkan. Puak-puak Syiah itu di kepalanya lah. Kemudian Khawarij, puak-puak Syiah mengkafirkan para sahabat. Puak-puak Khawarij pun mengkafirkan juga. Hak yang satu tu merepek, kilang hadis palsu, pendusta besar. Hak yang satu pula tu ibadat kuat. Hak yang satu tu baca Quran kuat. Hak yang satu tu baca Quran membanding-bandingkan pula ibadat mereka dengan ibadat sahabat. Khawarij. Tapi mengkafirkan para sahabat atas nama Allah dan Rasul, iaitu orang-orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah. Faulaika humul kafirun. Kafirlah Ali, kafirlah Aisyah, kafirlah semua yang menyokong Ali dan Aisyah. Habis tak sama ada Syiah? Tak sama? Samalah. Cumanya puak-puak Syiah tu di satu side, puak-puak ni di satu side yang lain lah. Puak-puak Syiah ni merepek, buat hadis palsu, meruntuhkan agama dengan buat rekaan dalam agama. Yang satu lah meruntuhkan agama atas nama iman, atas nama Islam. Konon-kononnya mereka lah yang paling bagus Islam mereka. Mereka lah yang paling bagus iman mereka, paling bagus daripada para sahabat Nabi. Ni Khawarij. Dua-dua merepek dan dua sesat belaka. So mereka ni mengkafirkan sahabat Nabi. Datang lepas daripada itu, sehingga pada zaman kita pada hari ini, dengan rojaknya, ambil sikit geng anti hadis. So anti hadis ambil sikit doktrin Syiah, ambil sikit doktrin Khawarij, ambil sikit doktrin kawan Mu'tazilah sikit, ambil sikit doktrin Murji'ah sikit, campur, jadilah liberal ke apa nama yang moden lah. Rebranding. Puak-puak yang ada sesat zaman sekarang bukan puak-puak yang buat rekaan baru. Benda tu telah pun ada pada zaman awal. Tinggal lagi tak namalah grup Rafidah, tak namalah grup Khawarij, tak namalah grup Murji'ah ke. Dia grup lah, namalah Brothers in Islam ke. Dia boleh nama meja ke. Dia boleh nama parti Al-Quran ke, parti Sunnah ke, tak kira lah. Tapi semuanya doktrin itu diambil daripada puak-puak hak yang merepek lah. Puak-puak Sufi, tasawuf, mana datangnya kalau tak daripada puak-puak Syiah? Dan doktrin mereka tak lari daripada apa yang diajarkan oleh puak-puak Syiah Rafidah. Itulah yang munculnya puak-puak Sufi tarekat melampau ni. Sebenarnya mereka ni adik-beradik je dengan puak-puak Syiah tu. Dan yang lain-lain lah. So semuanya bukan benda baru. Semuanya adalah gula dalca yang campur semua sekali.
Dua, ini akidah ahli sunnah. Habis tu, apa yang berlaku di kalangan para sahabat tu? Apa pendirian ahli sunnah? Apa pendirian ahli sunnah terhadap persengketaan yang berlaku antara Aisyah radhiyallahu anha dengan Ali? Apakah stand ahli sunnah persengketaan yang berlaku di antara Ali dan Muawiyah? Ahli sunnah menyatakan mereka berijtihad. Mereka berijtihad. Dan ijtihad salah satunya betul, salah satunya salah. Dah, stop. Takat tu je. Cukup. Jangan nak lebih-lebih. Kenapa nak lebih-lebih? Bukan kita ada pada zaman itu. Dan para sahabat yang ini tadi, disebabkan fitnah yang berlaku lah, maka berlaku antara Aisyah dengan Ali sebab fitnah lah. Maka fitnah ni ujian lah. Lepas berlaku fitnah, maka jadi perang Jamal. Jadi lagi fitnah berikutnya, rentetan daripada apa yang berlaku sebelum, daripada pembunuhan Uthman. Maka fitnah tu berikutnya Jamal, dan berikutnya fitnah tu jadi peperangan Siffin. Semua ni berlaku di antara sahabat dengan sahabat. Tapi yang sahabat yang terlibat dengan fitnah ini hanya segelintir saja. Punya banyak sahabat yang lain ambil sikap berkecuali. Sahabat yang lain ambil sikap berkecuali. Kenapa berkecuali? Ialah nak pilih mana satu. Nak ikut Aisyah Ummul Mukminin, isteri Nabi, atau nak ikut Ali, khalifah yang keempat, menantu Nabi. Confuse antara Ali dengan Muawiyah. Ali sebagaimana yang tadi, Muawiyah katibul wahyi, penulis wahyu Rasulullah. Semuanya sahabat belaka, dan semuanya itu Allah kata radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah redha kepada mereka. Maka siapa kita pada zaman sekarang untuk tak redha kepada mereka dan untuk mengutuk sahabat lebih-lebih? Tak boleh lah, itu ahli sunnah. Maka ada saja orang yang mengutuk para sahabat Nabi, maka ketahuilah dia ahlul bidah. Dia ahlul bidah. Kenapa Imam Ahmad bubuh bab ni? Kenapa dia tak cakap, usul sunnah ni kita apa ya? Usul sunnah ni kita akidah lah, akidah ahli sunnah. Cakaplah bab sifat ke? Bab sifat Allah. Tak ada sebut bab sifat Allah pun dalam usul sunnah ni. Tapi dia sebut tentang sahabat Nabi. Yang sebelum tu dia sebut tentang hukum rejam. Hukum rejam ni akidah ke ataupun fiqh ke? Kerana bab asma dan sifat telah pun disebut secara umum. At-tamassuku bima kana alaihi ashabu Rasulillahi wa iqtidau bihim. Ikutlah Quran sunnah. Maksudnya dalam bab sifat ikut Quran sunnah lah. Apa yang disebut oleh Imam Ahmad, apa yang berlaku pada zaman dia, fitnah yang berlaku dan sebagainya, yang menyebabkan jadinya apa orang kata rumus ahli sunnah, yang membezakan ahli sunnah dengan ahli bid'ah. Macam kita sebut dulu lah, kenapa bab khuf masuk dalam bab akidah? Siapa khuf masuk dalam bab akidah? Kerana telah zahir puak-puak Syiah menolak menyapu khuf atas menyapu di atas khuf. Puak-puak Syiah, maka dia telah berbeza dengan ahli sunnah, dan dia telah jadi simbol. Puak-puak Syiah dia tak sapu atas khuf, ahli sunnah sapu atas khuf. Maka para ulama sebut menyapu atas khuf dalam bab akidah. Sebab berbeza ahli sunnah dengan Syiah. Kenapa dia sebut bab rejam? Sebab ada di kalangan ahli bid'ah dah tak mau ikut rejam. Kenapa dia sebut bab sahabat Nabi ni? Sebab ahli bid'ah yang mengkafirkan sahabat Nabi. Walaupun mungkin pada zahirnya beberapa isu itu isu fiqh, tapi telah menjadi simbol Syiah begini, telah menjadi simbol ahli sunnah macam ni. Maka simbol ahli sunnah menyapu di atas khuf.
So kita pun kena buat lah. Jangan duk baca akidah saja. Baca ada kitab akidah sapu atas khuf. Tak pernah seumur hidupnya sapu atas khuf. Khuf kita tak ada ustaz. Habis sapu atas kasut tak pernah. Tak pernah ustaz. Oi, mana ada masjid pakai kasut. Sapu atas stokin pun tak pernah juga. Tak biasa lah ustaz. Kan? Dah tahu ke? Tahu dah belajar dah. Tapi tak biasa lah. Rasa macam tak puas. Maka kena buat lah. Tak apa, biar seumur hidup sekali-sekali buat. Yang penting dah buat. Tak nak sapu atas kasut sebab masuk masjid nanti siap kerja pula. Maka sapulah atas stokin. Tak payahlah buka stokin. Kita yang bekerja masih bekerja lah. Yang mana dah pencen tak ada dalam stokin. Yang mana yang masih bekerja kat pejabat, dia dah ambil wuduk dah tadi, kemudian dia solat subuh, kemudian wuduk masih ada, kemudian dia pakai stokin kan. Dia pun pergilah pejabat. Bila pergi pejabat, kencing, berak lah, pertama ni dan sebagainya, stokin tak buka-buka lagi, boleh tak dia sapu? Boleh. 24 jam. So bila dia sapu muka, tangan sampai siku, kepala, kemudian sapulah atas stokin sekali-sekala, membuat ataupun melaksanakan apa yang telah dipelajari. So ni tak buat-buat juga. Yang belajar sunnah pun tak buat. Apa tak lagi ahli bidah. Sebab itu para ulama bubuh sapu atas khuf. Sebab Syiah tak buat, maka para ulama masuk bubuh kena buat sapu atas khuf, supaya berbeza sikit dengan ahli bid'ah. Tengok. Kita nak belajar Nabi nak berbeza dengan Yahudi dan Kristian. Kita juga begitulah. Maka kena berbeza dengan Syiah. Sapulah atas khuf, sapulah atas stokin. Bila pergi ke camping ke, bila pergi tepi sungai ke, bila pergi pergi jungle trekking ke, semayanglah pakai kasut. Ataupun dia semayang kat luar ke apa, semayang raya kan. Contohlah ada tempat semayang raya, buat kat padang. Nak tanggal juga. Nak tanggal juga tu. Kan kita berbual sejadah kita je. Yalah mungkin depan-depan tu mungkin buat kapet, tak tahulah. Kita pun bentanglah kita punya sejadah. Ataupun solat Jumaat kan, pergi masjid-masjid dah penuh sampai keluar-keluar, kita terlewat pula hari tu. Datang dah sampai keluar dah orang semayang kan. Kita pun bubuh lah, lapiklah sejadah tu dekat luar tu. Tak payahlah buka kasut. Supaya pakai kasut lah. Tapi dah tak biasa, macam mana? So rasanya bab ni tak ada apa lah kot. Ni jelas. So dalam bab yang sahabat ni tadi, kita ulang, dia pendirian ahli sunnah, kita berhenti, jangan lebih-lebih, jangan melampau. Kita kata bahawasanya mereka berijtihad, dan mereka ahli ijtihad. Mereka berijtihad, dan tidaklah pula mereka selak tirai. Tu lagi satu mangkuk. Punya banyaklah benda kes berlaku pada zaman Nabi. Dah berlaku antara Aisyah dengan Ali. Tak besar ke benda tu? Kita ni nak nak join mana satu ni? Ni Ummul Mukminin, isteri Nabi ni. Faqihatun nisa, perempuan paling faqih sekali, Aisyah. Dia satu, kita nak sokong Ali lelaki. Menantu. Dah confused. Sahabat besar. Hak ni isteri, hak ni menantu. Selok lah. Rasulullah, nak pilih siapa? Bini kau lah. Ada sahabat buat? Tak ada lah sahabat buat. Kemudian berlaku perang Siffin antara Ali dengan Muawiyah lagi. Selok lah tirai. Tanya. Lepas daripada tu Abu Bakar punya zaman. Dia merintah tak lama. Kemudian berlakunya orang tak nak bayar zakat. Orang tak nak bayar zakat. Lepas tu dia pula perang dengan Ahlul Riddah. Riddah tu tak apalah, Riddah dah murtad dah. Musailamatul Kadzdzab. Hak ni yang tak nak bayar zakat ni dia Muslim. Berlaku perbezaan dengan Umar
Umar kata, macam mana kita nak memerangi, wahai Abu Bakar, orang yang mengucap syahadah? Bagaimana kita nak perang, nak pergi bunuh orang yang mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah? Mana boleh? Mana boleh menumpahkan darah orang yang mengucapkan syahadah? Dan Abu Bakar kata, aku nak perang orang tak nak bayar zakat. Apa beza tak nak bayar zakat dengan meninggalkan solat? Dia kata. Nah, sebab rukun Islam 5. Syahadah, solat, zakat, puasa, haji. Salah satu diingkari, murtadlah. Tak betul tu? Betul kan? Walaupun solat tapi tak nak puasa Ramadan, ingkar. Murtadlah walaupun dia sembahyang. Walaupun dia salat, kemudian dia bayar zakat, kemudian dia puasa bulan Ramadan, zakat tak nak bayar. Ingkar bayar zakat. Runtuh Islam. Murtadlah. Itu yang Abu Bakar faham. So apa beza orang yang ingkar bayar zakat dengan tak mau sembahyang? Samalah. Samalah. Akhirnya Umar kata betul. Allah telah membuka bagi Abu Bakar kepahaman. Dan akhirnya para sahabat bersetuju dengan Abu Bakar. Tak ada pula selak dia tirai. Zaman Umar. Zaman Umar tak bagi sahabat besar keluar Madinah. Kan? Kenapa? Sebab kalau sahabat-sahabat kibar, sahabat ni besar, sahabat-sahabat besar ni keluar habis bertebaran Melaka, kalau ada beberapa isu hukum, nak mesyuarat macam mana? Tu Umar fikir. Dah sahabat tak ada, tiba-tiba benda baru datang, memerlukan kepada ijtihad. Maka Umar tak bagi sahabat besar keluar Madinah, sebab senang nak mesyuarat. Lepas daripada tu barulah mereka bertebaran. Haknya sahabat besar lah. Apa lantak lah, apa nak pergi-pergilah. Aku selok dia tirai, aku tanya Nabi, senang lah. Tak ke bodoh? Saya lagi marah pula. Pakai serban aja tapi bodoh. Minta maaf lah. Duk selok-selok tirai. Selok tirai, aku bakal sepak apa. Ngaruk. So, hak ni akidah kita dengan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in. Ada apa nak tanya? Tinggal lagi beberapa sikit lagi, iaitu bab tafsirun nifaq, an-nifaq, kemudian tentang beberapa ayat yang dibawa oleh Imam Ahmad, dan yang terakhir adalah iman syurga dan neraka, makhlukatan, dua-duanya makhluk, dan hukum orang yang mengingkar demikian. Dan yang terakhir, satu lagi, as-salatu ala man mata min ahli al-qiblati walau kana muzniban. Salat di atas orang yang mati di kalangan ahli qiblah walaupun dia itu melakukan dosa. Nanti kita sambung dan kita khatamkan next berikutnya lah. Wallahu a'lamu bis-shawab. Ada apa nak tanya? Macam mana? Aha. Wallahu a'lam. Nanti saya cek balik. Ha? Kalau telah dibawa kepada hakim, pemerintah, tapi pemerintah maksudnya tak buat, ada beberapa kategori. Ahli sunnah ni suatu mazhab yang paling lembut. Kita tak macam Khawarij. Kafir, tak kafir. Itu Khawarij. Ahli sunnah dah.
Setiap orang melakukan dosa itu bertingkat-tingkat. Mungkin dia tak nak buat sebab dia tak mampu. Atas apa-apa alasan lah. Sama ada dia kesian ke, dia tak sanggup ke. Itu kelemahan iman dia. Tapi dia tidak ingkar benda tu. Dia tak ingkar hukum tu. Hukum tu wajib dia pun buat. Tapi dia sendiri tak boleh nak buat, tak mampu nak buat. Maka hak ni, hak tu datang 3 ayat tu. Wa man lam yahkum bima anzalallah, siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, fa ulaika humul fasiqun, fasik. Wa man lam yahkum bima anzalallah, siapa yang tak berhukum dengan hukum Allah, maka dia zalim. Dan siapa yang tak berhukum dengan hukum Allah, maka dia kafir. So dia ada tingkatan dia. Dia ada fasik, dia ada zalim, fasik dengan kafir. Kafir kalau dia ingkar hukum tu. Hukum ni lapuk, merepek. Ada ke zaman moden sekarang dia pergi baling batu. Ini kunonya. Dia kutuk lagi. Dan dia ingkar, jatuh kafir. Dia tak nak buat, dia pun ada penasihat yang nasihatnya tak betul. So dia boleh jadi zalim ataupun fasik. So dia bertingkatan. Urusan tu kepada Allah Ta'ala. So mana-mana pemerintah yang tak berhukum dengan hukum Allah, maka dia berdosa. Tetapi jika dia mati dalam keadaan itu, tajuk yang akhir tu nanti, iaitu orang yang muznib, buat dosa. Bagaimana ahli sunnah melihat mereka ni? So mereka di sisi Allah terpulang ke Allah. Jika Allah nak ampunkan mereka, Allah ampun. Jika Allah nak azab mereka, Allah boleh azab. Jika Allah azab, dia tidak kekal dalam neraka Allah Azza wa Jalla. Sebab dia Muslim mukmin, dia beriman. Tinggal lagi dia buat dosa je. Boleh jadi ada beberapa perkara pula yang menyebabkan Allah sayang kat dia. Dia tak buat benda ni, dan dia ni wajib buat as a pemerintah. Tapi dia tak mampu. Memang dia tak boleh, dia tak mampu nak buat benda tu. Kemungkinan dia tak kuat ke? Kemungkinan dia memang pemimpin yang lemah ke? Kemungkinan penasihat yang ada pun tak membantu. Kemungkinan dia tak ada prasarana nak buat. Tapi tahu-tahu ada bab-bab lain yang dia angkat syiar Allah, maybe, yang menyebabkan Allah suka kat dia. So Allah boleh ampunkan dia. Wallahu a'lam bis-shawab. Imam Ahmad menulis ni mewakili ahli sunnah. Kerana Imam Ahmad imam ahli sunnah. Dan apa yang ditulis oleh Imam Ahmad ini, inilah dia usul ahli sunnah, dan tak diperselisihkan oleh ahli sunnah. Tak ada. Semua yang disebut ni usul ni semua disepakati oleh ahli sunnah. Imam Ibn Hazim dan sebagainya itu mereka berselisih dalam bab-bab yang lain. Adapun usul sama. Contoh usul tentang apa tadi kita baca, contoh tentang Khawarij, Murji'ah dan sebagainya itu sama. Usul tentang hukuman hudud sama, wajib buat. Tinggal lagi berbeza dari sudut pelaksanaan mungkin. Pelaksanaan berbeza, tetapi hukum hudud wajib orang beriman imani. Dan dia hukum Allah Ta'ala, wajib buat. Tak ada siapa yang menyelisihi. Nanti akan datang pula macam contoh dosa besar tadi tu. Pelaku dosa besar sama, semua imam ahli sunnah sama. Mereka tak menghukumkan sembrono. Idza tawaffara syurut wa imtina'ul mawani'. Mesti ada syarat dia dan mesti tak ada halangan untuk dihukum. So, sama juga kita dengan ahli bid'ah. Tak boleh hukum orang, ahli bid'ah. Tak boleh. Tengoklah masjid ni, Yasin setiap Khamis malam Jumaat. Habis imam semua ahli bid'ah. Tak boleh. Mana boleh. Perbuatan itu bid'ah. Ahli sunnah hukum perbuatan saja. Semua dalil-dalil yang mengancam kafir ni, yang Khawarij ambil hukum kafir tu, ahli sunnah no, nanti dulu. Kufrun duna kufrin, kekufuran yang bukan kekafiran. Tu
Kenapa jadi macam tu? Kerana ahli sunnah menjamakkan seluruh dalil. Ahli sunnah tengok seluruh ayat Quran, dan ahli sunnah tengok seluruh hadis Nabi dan pengamalan Nabi dan pengamalan para sahabat. Tapi Khawarij tak. Dia ambil ayat wa'id, ayat ancaman, dan dia begitu obses dengan ayat ancaman. Kafir ni, dia kata kafir lah. Macam tu lah. Dia sampai pula ahad yang satu lagi mungkin Murji'ah pula, berbeza-beza ini semua dan menyeleweng. Ahli sunnah duduk tengah-tengah. Maka ahli sunnah bukan senang menghukum orang, dah. Kita menyatakan hukum kepada perbuatan itu, tetapi belum tentu pelakunya dihukum begitu. Tak boleh kata orang kafir, tak boleh. Kita kata perbuatan ini boleh menyebabkan kekafiran. Oh, sembah kubur, nanti dulu Pokok tarikat merepek tu kan, sembah kubur. Kita kata perbuatan menyembah kubur ini membawa kepada kesyirikan. Tapi ni yang sujud tu, nanti dulu, panggil dulu, mari kita sembang dulu. Kemungkinan dia tak tahu, kemungkinan dia jahil, dan dia dipengaruhi pula oleh puak-puak yang jahil. Dia buat bid'ah. Sebab apa? Sebab dah turun-temurun buat. Bukan dia tahu. Dia pun kata, inilah puak-puak Wahabi. Inilah puak-puak Wahabi. Yang dia kata tu pun sebenarnya dia ikut orang. Orang kata Ustaz K.A. Wahabi lah, macam mana? Dia pun katalah. Tapi datang pula SQL, belajar. Rupa-rupanya tak Wahabi. Itu cara Palestina. Semua je jahil daka. Semuanya ikut-ikut aja. Bukan dia tahu, dia ikut-ikut aja. So kita no problem. Kita tak terus hukum dia. Dah orang awam. Imam Syatibi sebut tak boleh hukum orang awam ahli bid'ah. Walaupun sebagainya ada ulama perincikan benda tu. Kenapa orang awam tak boleh hukum ahli bid'ah? Sebab orang awam tak tahu. Dia ikut aja. Siapa dia ahli bid'ah? Iaitu orang yang faham dan orang yang mengaplikasikan bid'ah tu, walau dia tahu benda ni bid'ah dan dia mempertahankan bid'ahnya, dan barulah dia ni ahli bid'ah. Maksudnya dengan ayat yang lain, kalau puak-puak Syiah tu ulama-ulama dia tu ahli bid'ah, tapi pengikut-pengikut bawah jahil. Yang kepala-kepala atas tu tu ahli bid'ah. Ini umum ya, tak ada kena-mengena ni. Ni ahli bid'ah. Yang bawah-bawah sebab ikut-ikut aja. Kenapa dia cium tangan ustaz tu? Sebab orang lain cium. Kenapa dia cium tangan ulama tu? Sebab orang kata dia ni wali. Dia pun tak tahu wali tu apa. Dan dia pun je orangnya. Baru nak cari jalan kembali, baru nak cari jalan Islam, ataupun baru nak start semayang, baru nak start belajar Al-Quran. Tapi dapat pula ustaz yang cium ambil. Terpaksa lah. Belum bagi kaki lagi nak, kaki keluar lah, cium juga. Dia tak tahu, jahil. Mudah-mudahan Allah Ta'ala keluarkan kita dari kejahilan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala keluarkan juga semua masyarakat kita, khususnya orang Melayu kita dekat Malaysia ni, daripada kejahilan. Wallahu a'lamu bis-shawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.